Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Tadi sewaktu saya live, saya menerima satu panggilan yang saya kira merupakan seorang penyokong Pakatan Harapan. Beliau membangkitkan kembali tentang amanat Haji Hadi dan bertanya adakah PAS telah pun menarik kembali amanat tersebut kerana sekarang kita dah berkawan dengan UMNO. Ketika saya cuba hendak menjawab soalan beliau ini, saya mendapat panggilan lain yang menyatakan kepada saya kita tak perlu untuk jawab lagi pasal amanat Haji Hadi. Kita fokus untuk menjelaskan kepada rakyat tentang usaha-usaha dilakukan oleh PAS dan juga Kerajaan Perikatan Nasional. Dan perkara itu membuatkan saya terfikir, tuan-tuan puan sekalian. Betul juga cakap dia. Sampai bila kita hendak bermain politik flashback dan menghalang progres kita untuk ke depan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ambil contoh sebagai amanat Haji Hadi yang saya sebutkan tadi. Dah hampir 40 tahun dah usianya. Dan anda kata kalau ada seorang budak yang lahir pada ketika Tuan Guru Haji Hadi memberikan ucapan tersebut yang diputar belitkan konon-konon sebagai amanat itu, budak itu sekarang dah berusia hampir 40 tahun, dah beranak pinak dah pun. Tetapi benda itu masih lagi dimainkan sampailah ke hari ini. Jadi, sampai bila kita sebenarnya hendak bermain dengan politik flashback seperti ini? Sebab anda kata tuan-tuan puan-puan sekalian, kalaulah kita nak bermain sangat politik flashback macam ni, kita pun ada banyak bahan juga untuk jadikan sebagai bahan untuk troll. Sebagai contohnya, Tun Dr. Mahathir. Apa sahaja yang tidak digelarkan terhadap beliau oleh para ahli politik yang kini berada dalam Pakatan Harapan sekufu dengan beliau sekarang ini. Misalnya sebagai contohnya, Tun Dr. Mahathir pernah digelar sebagai Maha Firaun, sebagai Maha Zalim. Mat Sabu pernah menggelarkan Tun Mahathir sebagai Kepala Perompak Negara. Gobind Sindio pernah menggelarkan Mahathir ini sebagai hantu paling besar dalam Malaysia. Apa yang tidak pernah dikatakan terhadap Mahathir? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalaulah kita nak mainkan isu troll macam ni, dah cukup muka surat bernovel dah sebenarnya. Tapi, apa kebaikannya kepada negara? Apa yang rakyat akan dapat kalau kita terus-menerus bermain dengan flashback seperti ini? Terlampau terperangkap dalam suasana silam macam ni. Adakah ianya akan bantu progres? Adakah dia akan menyelesaikan masalah yang melanda rakyat ketika ini? Sebagai contohnya sahabat tadi, dia bermain tentang amanat Haji Hadi. Adakah itu akan menyelesaikan masalah kehilangan pekerjaan yang diakibatkan oleh COVID-19 yang berlaku sekarang ini? Ataupun kalau kita nak bermain tentang amanat Haji Hadi, bermain tentang gelaran-gelaran yang diberikan kepada Tun Dr. Mahathir dan sebagainya, apakah ianya akan mengembalikan aset-aset tabung haji yang telah dijual secara lambak macam tu je ketika pemerintahan Pakatan Harapan? Tidak. Jadi apa gunanya? Ternyata tuan-tuan puan-puan sekalian, politik flashback ataupun politik yang kita nak main cerita benda silam ni bukanlah bertujuan untuk rakyat pun, tetapi sekadar untuk memenuhi nafsu politik kita yang ingin menghentam, yang ingin memerli, yang ingin troll lawan politik kita. Sedangkan benda itu, macam saya katakan tadi, tidak membantu progres langsung. Sepatutnya kita ini mengamalkan politik matang dan sejahtera. Politik matang dan sejahtera ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, antara lainnya ialah kita berpolitik ini bukan kerana kita hendak lawan sesuatu individu ataupun sesuatu organisasi, tetapi kita berpolitik ini untuk menjadikan negara ini sebagai tempat yang lebih baik. Sepatutnya begitu. Sebagai contoh, kalau orang itu memang berpolitik pada asalnya menentang UMNO, dia nak lawan UMNO, memang dia mula-mula sertai politik kerana dia memang nak lawan UMNO semata-mata. Dan let's say UMNO berjaya kalah, ditumbangkan daripada kerajaan. Dan apa selepas itu? Dan ditakdirkan pula katakanlah parti yang dia sertai ini tiba-tiba bergabung dengan UMNO. Apa pula tindakannya selepas itu? Sudah tentu dia akan menjadi cacah merbah. Dia akan merasakan bahawa tidak berguna lagi dia berpolitik kerana kita dah berbaik-baik dengan lawan yang dahulunya kita tentangi. Ataupun lawan yang ditentangi itu telah pun jatuh. Jadi tak guna lagi dah aku politik. Sepatutnya, kalau kita berpolitik, kita fikirkan tentang masa depan rakyat, masa sekarang rakyat, kemaslahatan rakyat, kemaslahatan negara ini secara keseluruhannya. Barulah perjuangan politik kita ini sentiasa ada sinambungannya, sentiasa malas segar.
Kerana kepentingan negara ini tidak akan pernah terpadam, tidak akan pernah terputus. Ianya akan terus berlanjutan sampai bila-bila. Sampai kiamat lah kalau yang cakap. Itulah budaya politik yang cuba dibawa oleh PAS. Bahkan kalau saya nak reverse balik kepada amanat yang disebutkan itu pun dah menunjukkan betapa jauhnya pemikiran Tuan Guru Hajadi pada ketika itu. Iaitu Tuan Guru telah menyatakan kita lawan UMNO bukan kerana dia UMNO. Kita lawan BN bukan kerana namanya BN. Tetapi kita melawan sistem yang tak bagus. Kita melawan dasar yang menyeleweng. Itu baru betul. Bukannya kita lawan UMNO kerana dia adalah UMNO. Saya tertarik dengan satu pandangan daripada salah seorang penonton live saya tadi. Dia menyatakan bahawa oleh kerana kita ini fokus untuk lawan UMNO, maka kita jadi celaru. Di mana orang-orang yang bekas UMNO yang banyak skandal sebagai contohnya, tetapi dia melompat parti pergi ke geng kita, tidak lagi menjadi UMNO, maka kita boleh terima kerana dia bukan lagi UMNO. Itu tak betul. Sepatutnya kita menentang segala kebejatan. Tetapi oleh kerana kita ni taksub untuk menentang satu pihak ataupun satu organisasi, menyebabkan pertimbangan politik kita menjadi tersasar dan tersalah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, UMNO, PAS, PAN, DAP, whatsoever, mereka ini cuma wadah. Mereka ini cuma parti politik. Orang yang memenuhkan parti politik itu datang dan pergi. Dulunya Presiden UMNO ialah Tunku Abdul Rahman. Kemudian bertukar pada Tun Razak. Kemudian bertukar pada Hussein On. Bertukar kepada Mahathir. Bertukar kepada Pak Lah. Bertukar kepada Najib. Dan kini bertukar kepada Zahid Hamidi. Pimpinan bertukar-tukar. Orang di dalamnya juga bertukar-tukar. Yang menjadikan sesebuah organisasi itu baik ataupun buruk bukanlah atas nama organisasi itu sendiri. Tetapi yang menjadikan sesebuah organisasi itu baik ataupun buruk ialah mereka yang memenuhkan organisasi tersebut. Mereka yang menjalankan organisasi tersebut. Kalau betul gaya pembawaannya, insya-Allah terbaiklah organisasi itu. Kalau buruklah cara pembawaannya, maka organisasi itu akan menjadi kecundang. Bahkan dalam PAS sekalipun. Sekiranya pada masa akan datang orang yang memenuhkan PAS ini membawa PAS lari daripada perjuangan Islam, maka pada ketika itu kita dah wajib untuk melawan PAS. Kerana dia telah lari daripada dasar dia untuk membawa Islam. Tetapi hingga ke hari ini, PAS konsisten membawa mesej Islam. Itu yang dinamakan sebagai politik itu biarlah matang, biarlah sejahtera. Jangan kita terlampau fokus sangat untuk troll orang dengan benda-benda silam. Andai kata kalau kita hendak terus berpegang pada benda silam untuk dijadikan sebagai bahan troll dan benda itu membantu untuk memajukan rakyat, silakan. Be my guest, by all means. Tetapi sekiranya kalau perbuatan kita itu politik bahasa silam yang kita amalkan ini tak langsung membawa kepada nilai tambah terhadap kerajaan, nilai tambah terhadap rakyat, nilai tambah terhadap negara, maka benda itu sebenarnya adalah benda yang sia-sia. Benda sia-sia ini buat tuan-tuan dan puan sekalian, kalau diulang-ulang buat, ianya akan menjadi sebuah dosa. Dan ianya boleh menjadi satu benda yang haram juga, tuan-tuan dan puan sekalian. Maka berpolitiklah kita dengan matang. Berpolitiklah untuk fokus kepada kesejahteraan negara. Dan tak perlulah lagi kita berpolitik dengan memandang suasana di belakang untuk dijadikan sebagai bahan troll suasana pada ketika ini. Kenapa kita ada cermin pandang belakang dalam kereta? Supaya kita dapat melihat di belakang kod-kod ada kereta yang menghampiri kita ataupun ada benda yang berlaku belakang kita yang kita perlu perasan. Tetapi sepanjang masa kita wajib untuk pandang ke hadapan. Minta maaf atas segala salah silap saya dalam video ini. Harap dapat diampunkan. Jumpa lagi dalam video pada masa yang akan datang. Ingat, amalkanlah politik matang dan sejahtera. Bersama kita memastikan Malaysia ini sejahtera insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.